sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli dan juga Nur Syazwani, dan dalam Awani Pagi pada jam ini kita nak bawakan satu perkembangan yang amat menarik sekali, iaitu mengenai Lembaga Hasil Dalam Negeri, iaitu Lapor Pendapatan Perniagaan Demi Manfaat Bersama. Ini soalan untuk saya kepada anda semua. Adakah anda antara individu yang menjalankan perniagaan dalam bentuk konvensional dan atau secara dalam talian? Sudahkah anda laporkan pendapatan serta bayar cukai kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM? Dan kini segalanya lebih mudah apabila anda boleh lapor pendapatan perniagaan secara e-filing menggunakan borang EB dan bayaran cukai menggunakan bayar hasil sebelum atau pada 30 September ini, iaitu pada hari ini, Syazwani. Ya, dan seperti Hafiz katakan, perkara itu yang akan kami bincangkan, termasuklah lapor dan bayar cukai pendapatan merupakan tanggungjawab bersama. Pelbagai jenis manfaat dan tawaran yang menarik dapat dinikmati dengan pembayaran cukai. Pembayar cukai merupakan antara individu yang bertanggungjawab dan amat membantu dalam pembangunan negara, dan hasil daripada kutipan cukai sering menjadi bualan hangat dalam kalangan rakyat tentang ke mana perginya cukai yang dikutip daripada rakyat, dan hasil kutipan cukai akan digunakan oleh kerajaan untuk infrastruktur negara. Segalanya terbukti dengan pelbagai kemudahan yang telah diberikan oleh kerajaan kepada kita, Hafizi. Dan sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita harus menyumbang demi pembangunan negara. Oleh kerana itu, rakyat Malaysia yang layak dikenakan cukai diperingatkan untuk membayar cukai tanpa gagal. Dan Awani Pagi pada hari ini bersama-sama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia atau LHDNM akan menyampaikan topik Lapor Pendapatan Perniagaan Demi Manfaat Bersama. Untuk itu kita akan bersama dengan Encik Muhammad Syazwan Malik, Pegawai Perhubungan Awam di Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Malaysia. Selamat pagi Encik Syazwan. Selamat pagi. Baik Encik Syazwan, terima kasih kerana bersama dengan kami di Awani Pagi pada jam ini. Sebelum kita nak teruskan dengan topik kita pada pagi ini, mungkin Encik boleh kongsikan di sini apa yang dimaksudkan dengan pendapatan perniagaan bagi individu ini? Okey, terima kasih Hafizi dan Syazwani. Okey, dari segi konteks pendapatan perniagaan, saya terangkan dahulu untuk individu yang menjalankan perniagaan, tak kiralah sama ada dalam skala yang besar, kecil ataupun sederhana, individu-individu ini perlu melaporkan pendapatan perniagaan mereka kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Okey, bila kita kaitkan balik dengan topik kita hari ini, berkaitan dengan pendapatan perniagaan individu. Jadi, pendapatan perniagaan individu ini, dia sebenarnya berbeza dengan pendapatan perniagaan syarikat. Okey, apa bezanya tu? Okey, bila dari segi konteks pemilikan perniagaan, untuk perniagaan individu ni, jenis perniagaan adalah milikan tunggal ataupun perkongsian. Dari segi syarikat pula, dia punya jenis perniagaan adalah secara sendirian berhad ataupun lain-lain yang berkaitan lah. Okey, jadi itu yang akan kita bincangkan hari ini. Pendapatan perniagaan bagi individu yang menjalankan perniagaan. Itu yang kita akan bincangkanlah hari ini. Mungkin Encik Syazwan boleh perincikan contoh-contoh perniagaan yang dikenakan cukai pendapatan bagi perniagaan ini terlebih dahulu. Okey, sebenarnya untuk pendapatan perniagaan, dia tak ada pendapatan minimum yang ditetapkan oleh Akta Cukai Pendapatan 1967 kepada perniagaan. Okey, jadi bermakna sesiapa yang menjalankan perniagaan boleh terus mendaftar untuk mendapatkan nombor cukai pendapatan, dan dari situ kita akan menentukan individu ini layak ataupun tidak dikenakan cukai. Okey, dia berbeza dengan pendapatan individu yang jenis pendapatan penggajian. Macam kalau jenis pendapatan penggajian ni, kita tengok biasanya gaji dalam anggaran 34,000 hingga 40,000 setahun, dia dah boleh dikenakan cukai. Okey, jadi bila dia boleh dikenakan cukai, majikan dia akan mendaftar nombor cukai pendapatan untuk dia. Ini dari segi konteks individu yang pendapatan pergajian, macam dalam kata lain yang makan gaji lah.
bagi pendapatan perniagaan, dia tak ada minimum. Jadi, siapa saja yang menjalankan perniagaan, okey, terus daftar nombor cukai. Okey, jadi dari segi perniagaan ni, sama ada dia berdaftar ataupun tidak, ada lesen ataupun tidak, ada premis ataupun tidak, dia buat perniagaan secara konvensional ataupun secara online, dia perlu mendaftar nombor cukai pendapatan dan dia laporkan pendapatan kepada lembaga hasil setiap tahun walaupun perniagaan dia mengalami kerugian. Dia bukannya untung saja dia laporkan pendapatan, rugi pun laporkan juga. Okey, jadi bagi mereka yang berniaga ni, setiap keuntungan yang dia dapat daripada perniagaan ataupun perdagangan ataupun pencarian ataupun profession perniagaan tu, dia layak dikenakan cukai. Okey, dari segi kadar cukai pendapatan individu, untuk individu yang menjalankan perniagaan ni, kadar cukai pendapatan dia adalah sama dengan kadar cukai pendapatan individu yang hanya mendapat penggajian. Okey, apa yang saya perhatikan kebelakangan ni, beberapa tahun kebelakangan ni, ramai individu yang mempunyai pendapatan tetap ataupun makan gaji, dia ada juga pendapatan sampingan lain. Either dia berjalankan perniagaan ataupun dia buat ada macam dropship, dia macam-macam jenis side income lah kan. Jadi individu-individu macam ni, dia kena laporkan kedua-dua jenis pendapatan. Maksudnya pendapatan yang gaji tadi, makan gaji tadi, dan juga pendapatan perniagaan dia menggunakan borang B. Dua-dua pendapatan ni dia akan isi dalam borang B. Itulah maksud saya. Ada lagi? Dan kalau kita nak lihat, mungkin dapat Encik Syazwan dapat terangkan dengan kita semua, sekiranya mereka ini gagal untuk melaporkan dari segi pendapatan mereka, apa agaknya tindakan-tindakan yang bakal mereka depani, dan mungkin apa juga dari segi kepentingan untuk kita melaporkan dari segi laporan perniagaan kita dan sebagainya. Okey, dari segi kepentingan untuk melaporkan pendapatan perniagaan ni, dia sebenarnya agak penting sebab antaranya untuk individu yang menjalankan perniagaan, contohnya saya bagi contoh dia nak buat loan bank. Jadi bank akan menggunakan borang cukai pendapatan tadi untuk melihat sama ada individu ni dia punya credit rating individu ni berada di tahap mana untuk dia luluskan loan tu. Itu salah satu kepentingan untuk menghantar borang cukai pendapatan ni lah untuk individu yang menjalankan pendapatan perniagaan. Dari segi tadi soalan Hafizi yang tanya apa kesan jika dia tidak hantar borang cukai pendapatan ni. Okey, kesannya apabila contoh bila dia lewat hantar borang tu, bila dia lewat, dia akan dikenakan penalti lewat. Bila dia kenakan itu satu penalti lewat hantar borang. And then bila dia lambat bayar, dia akan kena pula penalti lewat bayar. Okey, jadi itu adalah salah satu kesan yang akan diterima oleh individu yang tidak menghantar borang cukai pendapatan ni lah. Lagi satu, dari segi tidak menghantar borang, bukan lewat, tadi saya sebut lewat kan, ni dia tidak menghantar borang, dia boleh dikenakan tindakan compound. Encik Syazwan, ada juga persoalan yang kita terima berkenaan dengan cukai pendapatan ini akan dikenakan kepada individu atau individu yang menjalankan perniagaan ataupun kepada perniagaan ataupun syarikat yang dijalankan. Sorry, saya tak dengar soalan tu. Ada juga persoalan yang kita terima berkenaan dengan cukai pendapatan yang dikenakan kepada individu yang menjalankan perniagaan atau sebenarnya dikenakan kepada perniagaan dan juga syarikat. Mungkin Encik Syazwan boleh memperincikan perkara tersebut. Okey, isu dia macam tadi yang saya sebut tu. Kalau dikenakan ke atas perniagaan, jenis perniagaan dia adalah syarikat. Yang syarikat ni contoh paling mudah saya ambil Sdn Berhad.
Jadi bila dia buka syarikat seni berhad, jadi cukai itu akan dikenakan ke atas syarikat seni berhad tu, bukan ke atas pemilik syarikat tu. Macam konteks yang kita bincangkan hari ini, dia berbeza dengan syarikat tu. Dia adalah dari segi individu tu sendiri. Jadi bila dari segi individu tu sendiri, dia bila contohnya individu tu, saya sendiri, saya ada bisnes lain. Saya kerja juga, saya kerja dengan lembaga hasil, saya ada bisnes lain. Okey, jadi bila saya nak declare buat dalam borang B, saya akan declare atas nama saya. Satu, saya ada pendapatan penggajian, satu lagi ada pendapatan sampingan saya, perniagaan side income saya. Okey, jadi kedua-dua pendapatan ni saya akan declare dalam borang B. Borang B ni dia adalah di bawah nama individu lah, nama pemilik syarikat tu. Itu beza dikenakan ke atas perniagaan dan dikenakan ke atas individu. Okey, Syazwani. Okey. Cumanya kita nak tanya, bila kita dah bercakap mengenai cukai pendapatan dan sebagainya, mungkin dapat Encik Syazwan terangkan mengenai berapakah kadar cukai pendapatan perniagaan bagi individu? Mungkin ada kadar-kadar yang tertentu yang melayakkan mereka untuk membayar ataupun bagaimana? Okey, untuk kadar cukai pendapatan individu, untuk tahun 2020, tahun yang adalah tahun lepas yang kita akan declare dalam tahun ni. Okey, kita ada juga paparkan di dalam laman web lembaga hasil www.hasil.gov.my. Boleh rujuk di tab individu, ada kadar cukai pendapatan. Dekat situ ada. Okey, jadi kadar cukai pendapatan individu ni, dia macam ada tangga dia. Dia ada tangga dia. Dia beza dengan syarikat yang jenis seni berhad tu. Untuk individu dia ada tangga dia. Dia daripada 0% sehingga 30%. Okey, kalau kita tengok dalam jadual tu, dia ada contohnya 5,000 yang pertama kadar cukai dia adalah kosong. Jadi untuk orang yang berpendapatan 20,000, cukai yang dikenakan hanya RM150 sahaja. Dia akan meningkat mengikut tangga gaji. Kadar cukai dia akan meningkat daripada 0%, naik 1%, naik 3%, naik 8%. Sampai yang paling tinggi adalah 30%. Di mana individu yang dikenakan cukai 30% ni, pendapatan dia melebihi 2 juta. Pendapatan bercukai dia melebihi 2 juta. Jadi ini bezanya dengan kadar pendapatan syarikat. Kalau pendapatan syarikat, dia akan dikenakan secara flat rate. Flat rate ni contohnya, sekarang ni katakanlah 24%, dia akan kenakan cukai 24%. Jadi contoh pendapatan dia adalah RM100,000. Kalau individu ini adalah individu yang menjalankan perniagaan, dia punya jumlah cukai pendapatan yang dengan kadar pendapatan RM100,000, cukai pendapatan dia RM10,900. Tetapi kalau dia jalankan syarikat seni berhad tadi, dia akan kena RM100,000 ni darab dengan 24%. Dia punya konsep dia macam itulah. Dia kadar yang flat rate dengan kadar yang meningkat mengikut tangga pendapatan tu. Encik Syazwan, kalau kita lihat di laman web LHDN sendiri, kalau kita tekan di klik button perniagaan dan perkongsian ini, ada satu slot ataupun segmen yang dikatakan pendapatan kasar perniagaan dan juga pendapatan larasan dari sumber perniagaan. Ada beberapa perincian di bawah itu. Mungkin Encik Syazwan boleh perjelaskan kepada penonton ketika ini. Okey, untuk pendapatan larasan, apa maksud pendapatan larasan ni? Contohnya, katakan sesuatu perniagaan tu, dia punya jumlah jualan dia, sales dia, tahunan dia adalah RM100,000. Okey, untuk perniagaan yang dia punya istimewanya kat sini, bukannya RM100,000 ni akan dikenakan cukai. Dia masih lagi boleh tolak. Dia punya belanja belian dia, lepas tu dia ada belanja-belanja lain, lepas tu dia akan dapat satu pendapatan. Bila kita kira, kita akan kira pendapatan yang boleh dicukai. Jadi pendapatan itu yang akan dicukaikan. Sama juga macam individu biasa. Bila individu biasa, contohnya gaji dia setahun RM100,000. Jadi bila RM100,000 tu, dia masih lagi boleh tolak. Dia ada pelepasan diri sendiri RM9,000, dia ada
insurans, dia ada KWSP, anak. Jadi semua ini dia akan membuatkan bukannya keseluruhan jumlah pendapatan dia dikenakan cukai, tetapi pendapatan yang boleh dicukai sahaja. Jadi dia ada beza pendapatan yang boleh dikenakan cukai dan pendapatan yang diterima. Kita juga nak bertanyakanlah kepada Encik Syazwan kan, antara perbelanjaan khusus yang dibenarkan sebagai tolakan, tapi itu kita akan bincangkan bersama Encik Syazwan selepas kita berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Dalam Awani Pagi hari ini kami membincangkan berkenaan dengan lapor pendapatan perniagaan demi manfaat bersama, dan bersama kami dalam Awani Pagi hari ini adalah Encik Muhammad Syazwan Malik, Pegawai Perhubungan Awam LHDN Malaysia. Dan seperti saya janjikan sebelum kita berhenti rehat tadi, kita nak tanyakanlah kepada Encik Syazwan, apa antaranya perbelanjaan khusus yang dibenarkan sebagai tolakan bagi cukai pendapatan ini, cukai pendapatan perniagaan? Okey, terima kasih Syazwani. Okey, jadi bagi kategori perniagaan individu yang berpendapatan perniagaan, macam contoh yang saya sebut tadi, dia ada belanja-belanja yang dia boleh tolak, membolehkan pendapatan bercukai dia berkurang. Jadi apa, macam Syazwani tanya, apa contoh belanja-belanja tu, betul tak? Okey, jadi contoh belanja yang dibenarkan, kalau saya petik akta, dia mestilah belanja yang berkaitan secara langsung dengan menghasilkan pendapatan perniagaan itu. Contohnya, contoh perniagaan ini menjual shampoo. Okey, perniagaan menjual shampoo, dia mesti ada, dia punya belian dia adalah shampoo. Apa-apa yang belian yang berkaitan dengan jualan shampoo itu boleh ditolak daripada jumlah jualan pendapatan dia lah. Okey, itu belanja yang kita panggil belanja langsung. Yang kita nampak belanja langsung. Belanja tak langsung, antara belanja tak langsung yang dibenarkan, contohnya adalah belanja bayaran gaji pekerja. Jadi bayaran gaji pekerja ni, kalau kita kaitkan balik, kalau pekerja ni tak bekerja, dia tak boleh jalankan bisnes dia. Jadi dia berkaitan dengan belanja pekerja ni, berkaitan dengan pendapatan perniagaan tu. Okey, jadi dia dibenarkan untuk ditolak. Itu antara contoh yang mudah lah yang kita boleh ambil. Ataupun dari segi perniagaan, dia ada lagi satu yang kita panggil allowance modal. Dia ada allowance modal, dia macam depreciation, untuk asset depreciation dari segi accounting dia. Jadi belanja-belanja allowance modal ini juga dibenarkan untuk ditolak daripada pendapatan perniagaan. Jadi ini adalah sedikit contoh yang saya bagi, sebab kalau saya nak share dia punya senarai dia tu memang sangat banyak, dan kita kena tengok setiap perniagaan tu, kita kena tengok apa jenis perniagaan tu, baru kita boleh kaitkan belanja ni sesuai tak dengan dia punya pendapatan dia. Sebab dua jenis perniagaan ni dia tak sama. Jadi mungkin belanja ni sesuai dengan perniagaan A, tapi belanja ni tak sesuai dengan perniagaan B untuk dibenarkan. Baik, kita tahu ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, kita sedia maklum banyak perniagaan yang terjejas apabila negara ini dan seluruh dunia sebenarnya dilanda dengan COVID-19 ini. Mungkin Encik Syazwan boleh kongsikan tentang galakan cukai yang khusus buat perniagaan yang terkesan pada ketika ini, iaitu sejak daripada tahun lepas lagi. Okey, sejak COVID melanda dunia secara amnya, dan khususnya negara kita, Malaysia, kerajaan telah memperkenalkan beberapa macam galakan dari segi cukai untuk membantu perniagaan-perniagaan ini. Dari segi cukai yang berkaitan dengan LHDN, antaranya adalah penangguhan bayaran anggaran cukai yang kena dibayar. Ini contoh yang terkini adalah di bawah pakej pemerkasa, di mana pembayar cukai yang menjalankan aktiviti perniagaan bagi industri pelancongan, panggung wayang, spa,
dia diberi penangguhan bayaran CP204 dan skim ansuran CP500. Okey, apa skim ansuran CP500 ni? Skim ansuran CP500 ni adalah macam dia potongan cukai bulanan tapi untuk individu yang menjalankan perniagaan. Macam kita, kalau kita gaji kita yang makan gaji ni, gaji kita dah dikenakan cukai. Jadi majikan kita akan potong daripada gaji kita lah straight. Jadi kita akan dapat gaji bersih. Untuk peniaga-peniaga ni, dia macam akan ada masalah lah bila dia declare orang tahun 2020 dia kena bayar, contohnya kena bayar RM10,000. Jadi untuk dia bayar RM10,000 lamsam tu macam adalah mungkin perniagaan, macam contoh sekarang ni perniagaan tengah mengalami masalah, ada dengan pandemik. Jadi mungkin dia tak mampu untuk bayar sekaligus RM10,000. Mungkin duit tu dia better digunakan dalam cash flow dia kan. Jadi apa cara untuk membantu peniaga-peniaga ni adalah dengan menggunakan skim ansuran CP500. Skim ansuran CP500 ni untuk peniaga-peniaga, dia kena bayar 6 kali dalam satu tahun ni. Contohnya tahun 2020 dia akan mula bayar bulan 3 2020, and then dia 2 bulan sekali, 3, 5, 7, 9, 11, and then bulan Januari next year. Okey. Jadi bila dia bayar skim ansuran CP500 ni, dia menggunakan anggaran pendapatan dia. Jadi dalam tahun 2019, contoh dalam tahun 2019, bisnes ni dia memang sangat booming lah. Contoh, saya ambil industri pelancongan. Mungkin dia adalah ejen pelancong, banyak pelancong masuk dalam Malaysia, pelancong dalam Malaysia pun melancong ke negeri-negeri lain. Jadi bisnes dia memang okey. Tapi masuk bila pandemik, dia tiba-tiba bisnes dia drop lah sebab pelancong tak boleh masuk, orang dalam Malaysia pun tak boleh nak pergi bercuti. Jadi bila dia buat CP500 ni, dia akan gunakan untuk tahun 2020, contoh, dia akan gunakan anggaran daripada tahun 2019. Tahun 2019 mungkin pendapatan dia RM300,000. Jadi anggaran cukai dia adalah tinggi lah. Berbanding dengan tahun 2020, dia dah tak mampu dah nak bayar. Contoh sebulan RM5,000, dia tak mampu nak bayar sebulan RM5,000 ansuran CP500 tu. Jadi di bawah pemerkasa ni, perniagaan, bukan bawah pemerkasa, bawah penangguhan bayaran anggaran cukai ni, so perniagaan yang terjejas, dia dibenarkan untuk tidak membuat bayaran ansuran dalam tempoh yang dibenarkan tu. Macam dari segi konteks yang saya cakap ni, yang saya sebut tadi tu, dia bawah kategori pemerkasa. Dalam kategori pemerkasa ni, perniagaan tidak perlu membuat bayaran CP500 daripada 1 April 2021 sehingga 31 Disember 2021. Jadi ini antara perkara-perkara yang diberi bantuan oleh kerajaan kepada peniaga-peniaga yang terjejas ni. Selain daripada itu, ada juga potongan cukai tambahan ke atas kos ujian pengesanan COVID-19. Yang ini pun bawah pemerkasa juga yang saya sebut ni. Jadi majikan yang membuat ujian pengesanan COVID-19 untuk pekerja dia dibenarkan untuk buat potongan cukai tambahan ni. Macam tadi ya, kos pekerja tu kan. Mungkin sebelum ni kita benarkan gaji pekerja tu. Jadi berikutan dengan pandemik ni, kos pengesanan ujian COVID-19 yang ditanggung oleh majikan juga dibenarkan untuk ditolak daripada pendapatan perniagaan tu. Selain daripada itu, dia bagi juga galakan cukai kepada kos pengubah suaian renovation dan pembaharuan renewal premis perniagaan. Yang ni sehingga RM300,000. Tapi belanja ni mesti dilakukan daripada 1 Januari 2021 sehingga 31 Disember 2021. Semua kita punya macam pakej rangsangan ekonomi ni ada dipaparkan di laman web Lembaga Hasil. Boleh ke laman web Lembaga Hasil, tengok dekat pautan pantas tu ada FAQ, PKP dia tulis kat situ. Dalam tu ada banyak soalan-soalan lazim, dia berkaitan dengan bayaran anggaran cukai, lepas tu urusan pencukaian, lepas tu dia ada pengurangan sewa kepada PKS dan bukan PKS. Yang ni semua adalah pakej rangsangan ekonomi yang diberikan kepada peniaga-peniaga lah. Encik Syazwan, mungkin Encik Syazwan boleh kongsikan jugalah ke mana agaknya wang cukai yang dibayar oleh kita semua ini untuk dibelanjakan?
Okey, ke mana wang cukai ini dibelanjakan? Okey, first, tanggungjawab untuk membayar cukai ini bukan hanya kepada kepentingan negara lah, tapi dia sebenarnya akan berbalik kepada individu, kepada kita semua juga. Okey, contohnya bila macam salah satu contoh yang tadi saya disebut. Okey, bila dia declare, dia laporkan cukai pendapatan dia, jadi akan memberikan kesan kepada diri dia di mana contoh yang saya bagi tadi, dia nak buat pinjaman daripada bank. Jadi ini akan menguntungkan dia dari segi boleh menunjukkan kepada bank dia punya kekuatan perniagaan dia. Itu contoh yang saya dah sebut tadilah. Lain-lain, sebab tadi soalan Syazwani tadi tanya ke mana wang cukai yang kita bayar ni dibelanjakan. Ya. Okey. Betul. Okey, contoh yang paling kita boleh nampak sekali sekarang ni adalah belanja-belanja yang negara keluarkan berkaitan dengan pandemik COVID ni. Contoh adalah pembelian vaksin. Jadi untuk kerajaan membeli vaksin, mesti kerajaan memerlukan dana yang besar. Jadi dari mana dana tu datang? Jadi bila kita buat bayaran cukai, dari situlah sebenarnya dana itu datang. Mana sebab kita kalau dapat kita tengok, menyumbang sekali lah kepada pembangunan. Betul. Dan juga pembelian vaksin. Cumanya kita hanya berbaki 1 minit saja lagi pesanan kepada semua bagi mereka yang di luar sana yang menjalankan perniagaan dan sebagainya. Kurang daripada 1 minit saja kita ada lagi, Encik Suzwan. Okey, pesanan yang paling saya nak berkaitan dengan hari ini adalah hari ini 30 September 2021 adalah hari terakhir untuk penghantaran borang cukai pendapatan B. Jadi sesiapa yang belum hantar boleh membuat penghantaran secepat mungkin. Lagi satu, saya nak pesan, berhati-hatilah dengan scammers yang menggunakan nama LHDN. So jangan jangan terlalu cepat. Macam bila dengar tu kata okey, LHDN call, bukan. Cuba dapatkan pengesahan daripada lembaga hasil dulu sebelum memberikan respon kepada pemanggil-pemanggil yang kita anggap scammers ni lah. Okey, baik, terima kasih. LHDN boleh tengok dekat laman web LHDN. Ya. Okey. Cara untuk hubungi kami. Ya, betul. Anda boleh saksikan di segala platform media sosial LHDN Malaysia, iaitu di laman Facebook, Instagram dan sebagainya. Dan terima kasih kepada Encik Muhammad Syazwan Malik, Pegawai Perhubungan Awam LHDN Malaysia atas kupasan sebentar tadi. Dan kita membincangkan mengenai topik lapor pendapatan perniagaan untuk manfaat bersama. Dan mungkin itu saja yang sempat kita bawakan dalam Awani Pagi pada jam ini. Saya Hafiz Rosli. Saya Nur Syazwani Safusya. Jumpa lagi.